Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Amirul Farm, di mana juga anda berada, saya doakan anda semoga sihat sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat, hari Jumaat yang lepas saya ada order anak benih pisang raja dengan pisang nangka sahabat. Saya order daripada Selangor dan sampai pada hari Sabtu. Okey, hari Sabtu sampai benih tu. Jadi okey sahabat, saya boleh sampai benih pisang tu, sterilkan pokok anak benih tu dengan cara saya gunakan, okey, pertama sekali saya akan ambil air bersih lah, air putih lah, air apa ni, air paip ke. Okey, seterusnya saya gunakan klorok sahabat. Klorok ni untuk kita hapuskan bakteria jahat, kulat-kulat, serangga yang ada dekat apa ni, umbi pisang ni sahabat. Okey, kita gunakan klorok ni, kita letakkan dalam air bersih ni. Okey, kita letakkan klorok untuk kuman-kuman ataupun serangga yang ada dekat umbi pisang ni supaya mati je sahabat. Pencegahan kita sahabat. Okey, kita letak jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit sahabat. Agak-agak sahabat. Okey. Okey sahabat. Seterusnya ni adalah benih pisang raja sahabat. Saya beli 5 pokok pisang raja, 15 pokok pisang nangka sahabat. Okey, itu adalah pokok pisang tanduk yang saya semai sebulan yang lepas sahabat. Alhamdulillah pokok dia naik cantik sahabat. Okey, itu pisang tanduk. Sekarang kita ada pisang raja dan pisang nangka. Okey, kat sini pisang nangka sahabat. Pisang nangka. Pisang nangka saya beli 15 pokok. Okey, pokok-pokok yang macam kita, kalau dah sampai pokok-pokok yang kecil macam ni sahabat, kita semai dalam polybag dulu untuk dia betul-betul membesar. Kita tengok dia membesar dengan baik, air cukup, daun dia dah tumbuh elok, barulah kita tanam dekat tapak. Okey sahabat. Okey, pokok pisang ni kenapa dia kerat pendek macam ni? Ketika dia push, dia letak dalam kotak, dia kerat pendek. Okey sahabat. Dia kerat pendek macam ni kerana sahabat, satunya sebab pengiriman, kos pengiriman sahabat. Kos pengiriman dia ikut berat. Kiranya kalau macam satu pokok tu berat dia dah hampir dalam 200 gram, 300 gram. Kalau dalam 20 pokok mungkin akan mencapai dalam 15-20 kilo sahabat kalau dia tak kerat. Jadi dia terpaksa kerat untuk jimatkan kos. Okey, bila dia kerat macam ni, pokok pun tetap hidup sahabat. Jangan risau pokok tu mati ke apa, tak. Selagi pokok ni kita tengok dia, akar dia ada, umbi dia ada, insya-Allah bila kita tanam pun pokok ni akan hidup dengan baik sahabat. Mula sekali sahabat, setelah kita dah rendam dengan klorok ni sahabat, okey, kita sterilkan ni dulu parang kita ni. Okey, jangan bagi takut ada bakteria yang lekat dekat parang ni. Okey, mula-mula sekali kita buanglah tanah-tanah ni, kita buang akar dia dulu. Okey, kita buang akar-akar yang ada, kita cucilah dulu. Kita cuci. Okey sahabat, untuk mengetahui sahabat walaupun pisang ni, walaupun benih dia ni tak ada akar, tetapi selagi dia ada umbi dia macam ni sahabat. Umbi dia macam ni, selagi dia ada umbi dia, okey, pisang ni dia akan tetap hidup sahabat. Okey, kita potong sikit lagi. Okey, kita rendam dalam air ni selama hampir mungkin dalam sejam sahabat. Untuk orang kata ulat-ulat yang dalam umbi ni ke, kalau ada ulat-ulat dalam ni dia mati sahabat. Ulat jahat ke apa ke dia mati. Untuk kita sterilkan benih pisang kita ni sahabat. Daripada tempat mungkin kita tak tahu sahabat, tempat yang datang apa ni, benih pisang kita ni daripada kebun yang sihat ke tak sihat sahabat. Kita tak tahu sebab kita pun beli online, jadi kita tak tahu. Kita kenalah steril macam ni sahabat, sebab takutnya nanti benih yang datang daripada jauh ni membawa penyakit ke kebun kita sahabat. Okey, sebenarnya kita lakukan step-step yang sama sahabat. Kita lakukan step yang sama. Okey, saya akan teruskan kerja saya. Okey, kita sambung lepas ni sahabat. Okey, selamat menonton.
Okey sahabat, inilah tujuan untuk kita rendam dengan klorok ni. Okey, sahabat nampak ni, putih-putih ni. Ini adalah kulat sahabat Kulat ni kulat tidak baik untuk pokok pisang sebab dia makan umbi pisang. Okey, dia makan umbi pisang. Jadi kita kena buang dia. Buang dia sampai hilang kesan hitam tu. Okey, kita buang dia. Macam itulah sebab utama kenapa kita perlu sterilkan pisang kita Sebab kita tak tahu daripada kebun yang datang ni dia cantik ke tak cantik ke, pisang ada penyakit ke tak Jadi kita nak sterilkan dia macam itulah cara sahabat Kita rendam dengan air klorok. Kita teruskan kerja kita. Okey, sambung lagi lepas ni. Okey sahabat, sambung balik. Okey, setelah kita rendam dengan klorok untuk supaya serangga-serangga yang ada dalam umbi ni mati kita rendam dia dalam lebih kurang sejam tadi. Okey, setelah tu kita pilih sahabat kita pilih umbi-umbi yang kecil ni kita pindahkan dalam polybag. Yang macam ni kita pindah dalam polybag supaya dia tahan sikit sahabat Kalau kita pergi letak dekat tanah terus takut dia tak tahan panas. Jadi kita ambil yang kecil-kecil ni kita pindah dulu dalam polybag. Okey sahabat. Terusnya macam biasa sahabat pindahkan dalam polybag yang kecil tu. Okey, media yang kita gunakan adalah tanah bakar dengan pasir sungai sahabat Okey, tujuan kita gunakan tanah bakar ni adalah kerana tanah bakar ni dia mengandungi baja sahabat Baja untuk pembesaran pokok ni nanti dengan pasir sungai. Pasir sungai ni setelah saya kaji-kaji sahabat dia bersifat sejuk. Dia bersifat sejuk serta dia memegang air sahabat Kiranya kalau nanti kita siram, air ni akan stay dalam ni. Dia stay dalam polybag ni, dia akan sejuk lah dalam ni. Kira supaya pokok-pokok pisang kita akan tumbuh dengan baik ke sahabat Okey, saya akan teruskan buat kerja untuk memasukkan media kita ni dalam polybag Masukkan dalam polybag. Okey sahabat, sedikit tambahan Okey, bukan kita guna klorok saja boleh sahabat Guna racun lain-lain pun boleh. Racun serangga, racun kulat boleh sahabat Guna sabun pun boleh. Sabun basuh pinggang sahabat boleh untuk kita sterilkan dia. Sterilkan benih pisang ni sahabat Bukan hanya dengan guna klorok saja. Kita boleh gunakan racun-racun serangga 505, racun-racun lain pun boleh sahabat Okey sahabat, saya akan teruskan memilih yang kecil besar sahabat Yang ni saya akan tanam terus dekat tempat lagi. Yang ni saya akan tanam dalam polybag dulu sahabat Yang ni saya akan tanam kat tempat terus yang besar. Okey, ini saya tanam dalam polybag sahabat Cara kita menanam mana pisang dalam polybag, kita letakkan dulu tanah ke dalam ni, media kita tu. Lepas tu tanam dia lebih kurang dalam panjang macam ni lah, dalam orang kata 5-6 cm. Dia masuk dalam polybag. Okey, terus kita masukkan tanah sahabat selebihnya. Masukkan tanah. Okey, sampai dia tertutup lah umbi dia tu. Okey, kita akan ulang step tu sampai semua kita dah tanam sahabat Okey, masa kita tanam tu kita padat-padatkan dia sikit sahabat Okey, padat-padatkan dia sikit. Simpan kat tempat teduh sahabat Jangan simpan pokok tu nanti simpan dekat tempat panas. Takut nanti benih pisang kita belum tahan dengan cuaca. Dia belum dapat menyesuaikan diri. Nanti daun pisang dia akan jadi melecur sahabat Dia tak sihat dah. Okey, teruskan nanam pisang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pisang kita tumbuh dan membesar dengan baik sahabat Kita hanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukan segala-galanya
untuk pengetahuan sahabat, polybag yang saya gunakan adalah polybag saiz 1.5 kilo. Kalau nak gunakan polybag lagi besar lagi bagus lah sahabat. Polybag 2 kilo ke 3 kilo ke lagi okey. Dia dah tumbuh akar yang banyak dalam polybag. Dia dah tumbuh apa ni, pucuk ni sahabat. Baru kita pindah kat tapak Baru kita pindah dekat tapak semayang kita. Tapak apa ni, tapak untuk pembesaran dia lah. Sekarang ni kita letak dalam polybag dulu. Okey sahabat, kita dah berada dekat tempat untuk kita pembesaran pokok dah sahabat. Kawasan untuk pembesaran pokok. Boleh tengok kat belakang tu. Tu ada pokok yang dah saya semai, dah saya tanam. Macam ni lah keadaannya sahabat. Okey sahabat, memandangkan dekat kawasan belakang ni banyak sangat babi. Jadi saya dah buat pagar. Tapi dia masuk juga. Saya pun tak tahu lah dia masuk ke mana. Jadi saya terpaksa buat tanam satu pokok, pagar keliling kecil-kecil satu pokok sahabat. Semacam tu saya buat tu. Okey sahabat boleh lihat kat belakang tu. Macam tu lah sahabat. Saya terpaksa tanam. Lepas tu saya lingkung dengan buluh sahabat. Okey macam ni sahabat. Tanam satu, lingkung dengan buluh. Jadi cara saya macam ni jadi sahabat. Babi tak boleh nak makan lah umbi tu, tak boleh nak kacau. Masih lagi kawasan saya dikacau oleh babi hutan ni. Memang penat betul lah kalau main dengan babi ni. Tengok ni sahabat. Ni umbi pokok pisang yang besar pun dia makan umbi. Dia gali untuk makan umbi. Okey, jadi macam tu lah saya buat. Saya tanam satu pokok, saya pagar satu pokok. Jadi yang ni yang belum dipagar lah. Yang macam ni belum dipagar lah sahabat. Yang kecil-kecil ni, yang besar macam tu, dia dah tak berapa nak kacau dah. Dia kacau yang kecil-kecil sahabat. Okey, macam ni sahabat. Ni pokok pisang emas. Pisang emas. Saya ambil benih rumah sahabat saya lah. Jadi kena pagar macam ni lah, kecil-kecil, tak apalah. Memandangkan modal pun tak besar untuk buat pagar keliling. Jadi kita buat pagar kecil-kecil lah dulu sahabat. Daripada saya tanam esok babi dah sondul. Baiklah saya buat satu-satu sahabat. Tanam satu, pagar satu. Bagi sahabat yang tanam dan pagar dah cantik, alhamdulillah sahabat. Yang babi dah tak boleh masuk nak kacau, alhamdulillah. InsyaAllah nanti usaha sahabat semua akan membuahkan hasil, saya doakan. Okey sahabat, sambung pada topik saya, iaitu tanam. Saya ada penanaman saya. Okey, saya akan gali lubang satu persatu sahabat. Memandangkan sekarang ni kita akan tanam dalam 5 pokok, jadi saya gali dalam 5 lubang. Okey, seterusnya lubang saya gali tu macam ni, tak besar mana, dalam 2 mata cangkul saja. Kedalaman dalam 1 kaki sahabat. Seterusnya saya akan letak baju bakar sahabat dalam lubang ni. Tak baju bakar dalam lubang. Seterusnya semua lubang lah saya akan letak baju bakar, supaya nanti pokok ni dia mendapatkan nutrisi lah daripada baju bakar ni. Kalau sahabat kekurangan untuk bahan baju bakar ni, sahabat guna tek kambing boleh. Okey sahabat, guna tek kambing pun boleh, guna tek ayam pun boleh. Kalau ada puradan, masa sahabat menanam tu letak puradan. Saat ini tak ada, jadi saya tak gunalah puradan. Puradan ni sesuai untuk pisang yang baru yang muda lah, baru sebulan, umur 2 bulan boleh letak.
Tapi kalau umur dalam 3-4 bulan tidak disyorkan untuk kita letak puradan. Sebabnya kita takut nanti puradan tu dia akan masuk ke dalam batang pisang dan masuk ke dalam buah ketika buah tu pokok pisang tu nak berbuah. Jadi takutnya dia akan memudaratkan bagi orang yang konsumsi, kira macam orang yang makan pisang ni nanti. Jadi kita tidak syorkan untuk gunakan peradan sekiranya pisang tu sudah besar. Jadi masa kecil-kecil macam ni lah, kalau nak guna peradan pun sesuai. Sebab teruskan sampai 5 lubang. Sebab benih saya ni ada 5 Jadi yang lain saya tanam dalam polybag tadi. Teruskanlah saya letak baju bakar ni. Okey. Seterusnya adalah kita siram dalam lubang ni. Okey, siram bagi dia basah dalam ni lubang ni. Siram semua lubang. Okey. Saya ambil air paya sahabat. Ambil air paya je, siram. Jom. Okey sahabat. Terusnya step terakhir kita lepas kita siram. Okey, benih ni tadi masa sampai saya dah rendam dengan klorok untuk matikan kuman serta matikan serangga-serangga yang ada dalam umbi ni. Okey, benih ni dah steril sahabat. Steril tu maksudnya bersih lah. Okey, benih tu dah steril. Jadi dalam ni kita letak tadi bahan bakar, abu bakar. Okey, seterusnya kita siram dengan air bagi basah dalam lubang ni sahabat. Okey, seterusnya kita letak pisang ni. Letak dia boleh letak mengiring, boleh letak menegak, baring pun boleh sahabat. Tapi kena pendek sikit lah. Baring pun boleh, ada orang tanam macam ni. Dia kelebihan dia macam ni, berbuah dia pendek. Pokok dia pendek berbuah sahabat. Kalau tanam baring terbalik. Tapi saya tak nak lah tanam terbalik, sebab lambat makan hasil sahabat. Jadi saya tanam menegak macam ni. Okey, seterusnya letaklah tanah. Okey, kita letak tanah keliling pokok ni. Kita baca sikit doa sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga pokok kita ni tumbuh dengan sihat, tumbuh dengan baik sahabat. Okey. Okey, kita ulanglah step tu sampai semua pokok kita dah tertanam sahabat. Okey. Sahabat, ni adalah full step by step daripada sampai benih tu macam mana, kecil ke besar, kita tanam dalam polybag. Kemudian kita yang besar, ukuran umbi dia dalam besar genggam saya ni, segenggam, kita boleh tanam dekat tapak. Okey sahabat, semoga perkongsian saya ni bermanfaat untuk kita semua. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik buat apa kat belakang? Adik buat apa kat belakang? Adik buat apa kat belakang? Adik tengok Angan dia buat pisang. Buat ke tanam pisang? Angan kita tanam pisang. Okey, banyak tak pisang ah? Banyak. Mana? Tunjuk. Mana?